Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dan hari ini insya-Allah saya akan berkongsi tentang isu bagaimana kita boleh bangun semula dan untuk jadi lebih berjaya. Sebab apa topik ini relevan sekarang? Sebab ketika ini ramai di kalangan kita ada yang terjatuh. Ada yang kehidupan mereka terjejas yang menyebabkan mereka kurang pendapatan, hidup mereka bertambah susah. Dan inilah satu masa untuk kita melihat diri kita dan bagaimanakah kita boleh bangun semula. Dan sebenarnya peluang itu banyak. Yang penting kita kena tahu macam mana untuk bangun dan berjaya. Jadi sesi ini sesuai untuk semua, terutama sekali yang tuan-tuan dan puan yang mungkin baru hilang pekerjaan ataupun berada dalam satu kerjaya yang malap, kepada graduan baru yang masih belum dapat pekerjaan, pesara yang dah berhenti kerja, bersara dan tidak tahu macam mana untuk mengisi masa, ataupun ejen-ejen takaful yang mungkin rasa masih lagi belum mencapai hasrat yang disasarkan. Begitu juga untuk ejen unit trust, ejen hartanah, usahawan-usahawan yang dalam talian dan sesiapa saja yang ingin berjaya. Jom hari ini kita lihat. Pertama saya nak tunjukkan tentang hakikat sebenar. Apa dinamakan carta hidup, life graph. Life graph ni berbeza mengikut individu. Ada yang orang mendapat hidup yang boring. Dia mula bekerja dengan satu tempat, dia bekerja, naik sikit sampai ke tua. Adalah naik sikit. Mungkin di tempat yang sama, peningkatan pun sikit. Ini saya kata kehidupan yang boring. Ya. Jadi kehidupan boring tu mungkin dia ada potensi tetapi dia tidak berusaha untuk merubah, jadi dia ada hidup yang boring. Dia tidak ada masalah tapi hidup dia boring. Jadi kalau dia nak ajak orang ikut live dia pun lebih yang ikutlah sebab sebenarnya mungkin orang tu mempunyai potensi yang lebih tinggi. Itu kehidupan yang boring. Satu lagi contoh yang kita boleh lihat ialah orang yang dia hidup, kemudian dia menghadapi masalah dan jatuh dan tidak dapat bangun daripada kejatuhan itu. Bukan failure life, orang yang gagal. Itu juga satu pandang daripada jauh, ambil iktibar. Jangan ikut sebab dia dah jatuh tetapi dia tidak bangun-bangun. Ini graf yang kedua. Yang graf ketiga yang saya nak tunjukkan adalah orang yang bernasib baik. Dia bermula daripada kehidupan dia, tidak ada masalah. Terus, ya, mungkin sebab dia dilahirkan dalam keluarga yang kaya, dalam situasi yang cantik dan diberi sokongan yang padu dan dia terus berjaya. Alhamdulillah, bagus. Tetapi mungkin individu ini tidak merasa kesusahan, tidak tahu merasai petir kehidupan. Bagus, alhamdulillah rezeki dia, tetapi mungkin juga tidak dapat memberi panduan kepada kebanyakan orang. Saya mempunyai ramai sifu-sifu. Kebanyakan sifu-sifu saya mengalami kehidupan yang ini. Hidup yang turun naik. Jadi saya banyak belajar daripada orang sebegini dan hidup saya juga sebegini. Maksudnya saya pernah jatuh, saya bangun, saya jatuh, saya bangun. Jadi mungkin dalam usia saya, berusia 55 tahun ni, saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan mungkin yang jauh lebih muda daripada saya untuk mengetahui bagaimanakah kita menghadapi kehidupan ini yang ada berbagai liku, jatuh bangun. Supaya kalaupun kita jatuh, kita bangun. Kalaupun kita jatuh, kita bangun lagi. Dan akhir mungkin kita boleh capai di hujung kehidupan kita satu pencapaian yang tinggi. Terlalu banyak contoh-contoh di luar sana yang mereka yang pernah jatuh tetapi akhirnya di akhir hayat mereka mencapai kejayaan yang sangat-sangat hebat. Okey. Jadi saya banyak berkongsi ataupun mengambil falsafah-falsafah daripada orang yang hebat. Contoh, ini daripada internet lah saya ambil. If I fall, I rise back up.
If I fail, I try again. Maksudnya kalau kita gagal, kita bangun semula. Kalau kita gagal, kita cuba sekali lagi. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat cepat gagal. Okey. Ini ada satu poster yang saya juga dapat quotation daripada Paulo Coelho. The secret of life to fall 7 times and to get up 8 times. Maksudnya apa? Kalau kita terjatuh 7 kali ya, tetapi kita bangun 8 kali, maksudnya kita masih berdiri. Kalau kita jatuh sekali dan lepas tu kita terus duduk dan menangis, tidak ada gunanya. Jadi inilah dalam kehidupan kita, tidak boleh lari daripada kegagalan. Tetapi yang penting kita mengambil kegagalan itu untuk melonjak kita ke peluang-peluang yang lebih besar. Dan satu lagi yang saya nak berkongsi sebelum kita melihat tips-tipsnya daripada Alvin Toler. The illiterate of the future are not those who can read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Maksudnya apa? Orang yang butuh huruf, bukan mereka yang tidak berhenti membaca dan menulis. Tetapi adalah orang yang tak boleh belajar, tak boleh dia iris balik dan belajar semula. Sebab kadang-kadang dalam hidup kita, situasi berubah, dunia berubah, sekarang kita ada norma-norma baru, kita kena adjust. Kalau kita tetap kepada ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita berpegang kepada ilmu yang tidak relevan, mungkin kita akan ketinggalan. Jadi kita perlu belajar, kadang-kadang kita perlu hilangkan benda yang kita telah pelajari sebab tak relevan, kan kita belajar benda-benda baru. Okey. Kepada Amy, Assalamualaikum. Tuan Musrif, Fazrin, Miza. Okey, Alhamdulillah. Ramai. Okey. Ini kita berkongsi. Bukan saja kita di Malaysia tetapi di seluruh negara, di seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19. Sebenarnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, kita mempunyai peluang untuk belajar banyak perkara. Kepada mereka-mereka yang tidak bekerja sebab disuruh bekerja dari rumah, mungkin mempunyai masa untuk menganalisa situasi, menganalisa diri sendiri. Dan sebenarnya ada banyak yang kita boleh pelajari. Ini saya akan rumuskan beberapa perkara yang kita boleh pelajari daripada krisis pandemik COVID-19. Pertama, apa yang kita pelajari dari krisis pandemik COVID-19 adalah betapa pentingnya mempunyai dana kecemasan, emergency fund. Sebab ada separuhnya tiba-tiba tidak ada pendapatan. Jadi kalau sekiranya kita tidak ada tabung kecemasan, memang parah. Jadi sangat penting untuk semua orang mempunyai tabung kecemasan dalam bentuk tunai mudah yang boleh dikeluarkan, bukan dalam bentuk satu sijil saham di Virgin Island yang susah untuk ditunaikan, tetapi dalam bentuk tunai yang kita boleh ambil dengan mudah. Maksudnya dalam bentuk tunai mudah. Dan sebaik-baiknya simpanan yang kita ada cukup untuk menyara kehidupan kita selama setahun. Sebab kita tak tahu, mungkin pandemik COVID-19 itu boleh berpanjangan ataupun kita mengalami satu fasa kesusahan yang berpanjangan. Jadi sekiranya kita tidak ada tabung kecemasan, memang payah. Jadi itu sebab kalau kita lihat dalam situasi pandemik COVID-19, mereka-mereka yang mempunyai tabung kecemasan ini dapat mengharungi permasalahan ini dengan lebih tenang dan selesa. Okey. Pengajaran pertama yang kita dapat pelajari daripada pandemik COVID-19 adalah pentingnya ada emergency fund. Okey. Yang keduanya, sangat penting. Macam mana untuk dapatkan emergency fund? Sangat penting ada pendapatan yang mencukupi. Kalau boleh banyak, tinggi supaya kita ada akses. Bila kita ada akses tu, kita ada kemampuan untuk mengambil simpanan setiap bulan tauk tepi. Jadi kadang-kadang kita tidak ada budaya ataupun disiplin yang kuat untuk ambil sedikit tauk tepi untuk simpanan untuk kecemasan. Jadi sangat penting ada pendapatan yang mencukupi, ada lebihan dan simpan tolak tepi untuk supaya jika ada
masalah kita mempunyai tabung kecemasan yang mencukupi. Okey, apa lagi yang kita boleh belajar? Satu lagi perkara yang sangat penting yang kita boleh pelajari ialah bagus kalau kita ada income passive income. Di mana kalaupun kita tidak bekerja, akan ada sumber pendapatan yang berterusan. Jadi bagaimana untuk dapatkan passive income? Jadi sangat penting kita mempunyai harta-harta ataupun kita mempunyai perniagaan ataupun kita mempunyai network yang akan sentiasa memberi pendapatan pada kita walaupun kita tidak bekerja, walaupun kita sakit. Jadi antara strategi yang baik untuk kita sediakan untuk pastikan kesinambungan hidup kita sekiranya ada masalah seperti pandemik COVID-19 ialah untuk memastikan kita ada income pasif. Dalam bentuk apa? Rumah yang ada sewaan ataupun kita ada network marketing yang mana ada hasil yang datang daripada usaha-usaha grup kita. Jadi sangat penting ya. Alright. Itu satu passive income. Ramai orang tak tahu. Asyik tak cerita tentang active income. Passive income ni adalah satu hasrat yang perlu dibuat dengan strategi betul supaya menjadi. Kalau kita tidak pernah pun terfikir untuk ada passive income, memang kita tak akan ada passive income. So kita perlu menyediakan satu strategi menjurus kepada mendapatkan passive income. Okey. Lagi apa? Health insurance. Wah, orang takut apa ni? Tuan KA ni jual insurans. Tidak. Ini adalah konsep yang sangat penting yang ramai orang tak ambil peduli dulu. Tetapi selepas pandemik COVID-19, saya dengar ramai sahabat-sahabat saya yang dalam industri takaful mengatakan, wah, sekarang tiba-tiba kawan-kawan dia dulu yang sebelum ini tak pernah bila jumpa Ultraman, tapi sekarang ni call balik, aku nak ambil health insurance. Sebab dia takut dia kena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain, duit untuk bayar rawatan. Jadi ini bagus, sebenarnya kesedaran yang baik untuk kita faham, sangat penting untuk ada insurans kesihatan ataupun takaful kesihatan. Ya, orang kata apa, medical card yang akan menanggung sebahagian daripada kos perubatan sekiranya kita sakit dan perlu rawatan. Okay? Dulu orang banyak tak peduli, tapi sekarang ni kefahaman, kesedaran itu bertambah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Sebenarnya benda itu penting daripada dahulu, tapi ramai orang kurang ambil peduli. Itu berapa? Nombor 3. Okey, tak apa. Jadi sangat penting untuk setiap bulan luangkan sedikit dari pendapatan untuk membayar skim takaful untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari sebarang musibah kesihatan. Jadi untuk luangkan sedikit pendapatan itu, pastikan kita ada pendapatan yang mencukupi. Jadi salah satu benda yang kita kena lihat adalah sentiasa cuba dapatkan pendapatan yang melebihi daripada perbelanjaan kita. Ataupun kalau kita dapat pendapatan, kita kawal perbelanjaan kita supaya ada lebihan. Lebihan untuk simpanan dan lebihan untuk takaful kesihatan. Kan? Okey. Lagi satu apa? Ini juga. Kita juga pelajari daripada krisis pandemik COVID-19 ini adalah pentingnya untuk meninggalkan legasi. Legasi tunai. Maksudnya apa? Sangat penting untuk kita, sekiranya kita meninggal dunia, adalah tunai yang mencukupi. Terutama sekali kalau meninggal mengejut. Cukup untuk sara hidup waris, cukup untuk bayar hutang, dan cukup untuk maybe sedekahkan sikit menjadi wakaf saham akhirat. Ini juga macam sahabat-sahabat saya dalam industri perwarisan juga banyak kata, tiba-tiba dalam PKP ini lebih ramai orang terbuka hati untuk membuat wasiat, untuk membuat hibah, untuk mengambil takaful hayat dan sebagainya. Sebab apa? Mereka takut mati mengejut dan meninggalkan waris tanpa pembelaan. Ini juga perkara yang kita dapat pelajari daripada krisis pandemik COVID-19. Jadi sangat penting luangkan sedikit dari pendapatan untuk membayar skim takaful hayat untuk melindungi keluarga kita apabila kita telah pergi. Okey. Ini cerita orang kata, alah Mak Kamarul ni cerita tentang takaful. Tak apa, benda ni sangat penting.
Kadang-kadang kita selalu ambil ringan perkara ini. Dan ini juga perkara yang kita pelajari pada krisis COVID-19 adalah ajal tidak menunggu tu. Kadang-kadang kita tak sempat bertaubat pun ajal sampai. Jadi sangat penting kita faham mati itu pasti dan dia boleh datang secara mengejut. Contoh ada beberapa yang yang meninggal disebabkan COVID-19, pergi ke satu majlis mendapat virus COVID-19, akhirnya dalam masa tak sampai 1 minggu, 2 minggu meninggal dunia. Dan ia boleh berlaku. Dan kadang-kadang dia meninggal mati terkejut, kadang-kadang meninggal setelah mengharungi fasa sakit yang berpanjangan. Jadi itu perkara yang kita kena yakin yang mati itu pasti. Tetapi kita perlu rancang supaya kita dapat kematian yang selesa dan tidak menyusahkan orang. Okey. Jadi jangan tak buat apa-apa. Buatlah perancangan legasi yang mantap. Okey. Tetapi hari ini sebenarnya saya nak ceritakan tentang diri kita semasa kita masih bernyawa, kita mempunyai peluang untuk merangka strategi. Sebab life is about strategy. Not a tragedy. Make the best one. Maksudnya apa? Kita perlu ada strategi supaya kita mengelakkan berlakunya tragedi. Dan kita boleh lakukannya. Dan kita boleh rancang apa kesudahan yang baik sekiranya kita mempunyai strategi yang baik. Okey. Jadi strategi ini boleh dipelajari. Banyak guru-guru yang mengajar strategi, tetapi strategi ini perlu disusuli dengan disiplin diri. Jadi inilah yang kita nak ceritakan tentang disiplin diri. Saya ada dapat satu tips daripada satu radio program. Saya tengah bawa kereta, saya dengar radio program ni, saya research dan saya dapat senarai ni. Maksudnya, inilah 10 essential ways plan a day, plan a successful day. Dia ada 10 perkara yang kita kena buat. Inilah disiplin yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Maksudnya kita perlu develop effective habits. Okey, jom kita perhati satu persatu. Okey, pertama, dalam bahasa Inggerisnya kata apa? Get an early start. Maksudnya apa? Mulakan hari anda awal. Kita orang Islam penting bangun subuh dan dapatkan manfaat waktu pagi untuk supaya kita ada head start daripada orang lain. Jadi sebenarnya ini adalah satu amalan disiplin yang kita perlu amalkan. Mulakan hari kita awal. Jangan bangun pagi lepas tu tidur balik. Ataupun jangan tak bangun langsung pukul 9, pukul 11 pun nak bangun. Okey, pertama, disiplin kita adalah mulakan hari kita awal. Okey, itu tips pertama. Yang keduanya, picture the desired result. Maksudnya apa? Kita perlu ada vision yang jelas. Apa sasaran yang kita ingin capai? Ada banyak konsep. Ada satu konsep dinamakan HARD goal. H-A-R-D goals. Satu lagi konsep dinamakan SMART goal. S-M-A-R-T goal. Apa maksudnya HARD goals? HARD, H, heartfelt. Satu sasaran yang betul-betul terasa dalam hati kita. Betul-betul kita nak capai. H. A apa? Animated. Jelas. Tergambar-gambar, terbayang-bayang dalam fikiran kita. Itu kadang-kadang orang buat vision board. Supaya benda tu nampak jelas. Apakah cita-cita sasaran kita? R. Requirednya kita perlu dapatkan cita-cita itu supaya kita boleh survive, kita boleh berjaya, kita boleh bantu keluarga kita. Jadi required. Dan D, kita perlu akur. Sasaran itu bukan mudah, difficult. Jadi kita letaklah sasaran yang hard goal. SMART apa? SMART kan orang tahu. Apa SMART? Apa tu? Satu yang apa? Goals yang spesifik, measurable, achievable, realistic dan ada time. Jadi kita perlu ada sasaran yang jelas untuk kita ada arah tuju. Itu tips yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, set your schedule. List your to-dos. Maksud apa? Hari-hari kita mesti ada jadual kerja yang teratur. Ada benda yang kita perlu buat. Ada senarai semak. Dan ada time management yang mantap. Supaya apa? Dalam 24 jam yang kita ada setiap hari, yang semua orang pun ada, kita dapat capai hasil-hasil yang lebih banyak sebab kita mempunyai checklist yang teratur. Kita ada time management yang mantap.
Itu adalah tips yang ketiga yang saya ingin kongsikan hari ini. Dan keempat, ini juga kadang-kadang ramai orang tak ambil peduli. Apa tu? Pentingkan kesihatan diri. Jaga badan, jaga makan. Jangan makan banyak sangat. Jangan ada sangat banyak badan. Cukup-cukup badan cukup. Okey? Sebab apa? Kita nak gunakan badan kita, kesihatan kita berpanjangan. Kadang-kadang sedih. Umur 30-an dah sakit. Tak boleh bergerak. Tidak boleh mencapai potensi diri dia. Jadi kalau boleh kita jaga badan kita sihat supaya sampai umur 65 pun kita boleh berfungsi dengan baik, boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan orang sekitar kita. Sebab kita mempunyai badan yang sihat. Macam mana nak dapat badan yang sihat? Jaga badan, jaga makan. Okey, itu juga tips yang sangat penting yang ramai orang tidak ambil peduli, yang ramai juga orang yang saja-saja merosakkan diri sendiri dengan habit-habit yang memudaratkan. Okey. Tips yang kelima. Kadang-kadang kita ada banyak benda yang kita nak capai. Kalau boleh fokus 3 perkara yang paling penting supaya apa? Kita punya fokus yang tinggi. Sebab dalam sasaran kita ada banyak yang penting, kurang penting dan sebagainya. Kita kena faham yang mana yang lebih tinggi kepentingannya dan kita fokus kepada 3 yang terpenting supaya energi yang kita yang tertinggi akan disalurkan kepada 3 tugasan yang terpenting. Okey, itu tips yang kelima. Yang keenam. Keenam ni banyak orang duk cerita-cerita, duk pergi kursus sana tetapi akhirnya tidak ada usaha. Asyik bercakap saja. Aku dah belajar, aku nak belajar. Lepas tu cerita konsep dan sebagainya tetapi akhirnya kerja pun tak buat. Jadi tips yang keenam, apa saja kita nak, mestilah ada usaha yang gigih. Jangan cakap saja. Okey, betul lah. Dan apa nombor 7? Nombor 7, kita jangan pandang hari ini. Kita kena pandang ke hadapan. Apa kita nak buat besok? Besok saya akan ke Shah Alam. Lepas tu saya akan balik berjumpa. Ada satu kita menjanji bangi. Malam pun saya ada perancangan apa nak buat. Minggu ni saya ada perancangan. Minggu depan saya ada perancangan. Jadi kita kena ada rancang untuk masa depan. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang. Mesti ada perancangan yang mantap. Itu pun satu tips yang bagus. Yang ke-8nya, practice gratitude. Maksudnya apa? Kita mestilah sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Itu. Kadang-kadang kalau kita dapat sesuatu benda yang mudarat juga, kita ambil sebagai pengajaran. Jadi kita sentiasa bersyukur. Kalau dapat nikmat, kita bersyukur. Dapat benda-benda yang tidak baik, kita juga mengambil itu sebagai pengajaran. Jadi inilah tips yang nombor 8, sentiasa bersyukur. Okey. Apa lagi? Nombor 9. Ada masa, ini pun bagus. Kita mesti ada masa untuk diri kita, hobi ke, masa untuk termenung dan juga masa untuk bersosial. Baik dengan keluarga, dengan sahabat. Sebab apa? Hidup mesti happy. Kalau kita asyik bekerja ataupun kita asyik bersedih, berseorangan, tak guna. Mestilah ada masa untuk diri kita dan juga ada masa untuk bersosial. Sekarang nak bersosial senang. Walaupun dalam PKP pun kita boleh bersosial dengan menggunakan media sosial, kan? Okey, jadi hidup mesti happy. Dan akhir sekali, ini juga penting. Mesti ada masa untuk rehat yang cukup. Apa yang ditulis itu? Commit to quality sleep. Maksudnya kita perlu tidur. Jangan tidur banyak sangat. Kita orang dewasa, cukup-cukuplah tidur 6 jam. Ada masa untuk rehat sebab diri kita ni bukan robot. Kita bukan jentera. Perlu ada masa yang cukup untuk berehat. Dan kalau boleh, masa rehat itu, masa tidur itu, masa yang teratur. Jangan kejap tidur siang, tidur malam dan sebagainya. Masa yang tetap supaya biorhythm kita sentiasa teratur. Jadi kita ada masa-masa peak yang sama. Okey, sesuai dengan dunia sekitar kita. Jadi saya rasa saya suka 10 tips ini sebab kalau kita amalkan, insya-Allah kita akan berada ataupun menjadi insan yang berdisiplin dan kita boleh capai hasrat yang kita
sasarkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi selain daripada itu, sangat penting juga yang ini saya amalkan ialah kita mempunyai fikiran sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang businessman. Maksudnya apa? Kita sentiasa membuat pengiraan. Bukan kiraan duit. Pengiraan apa? Apa saja usaha, pelaburan masa, pelaburan tenaga, pelaburan duit, pelaburan perhatian, mestilah ada hasil. Kita nak pergi ke satu tempat, tengok ada tak hasilnya. Kita nak tolong orang ni, macam mana hasilnya. Kita nak luangkan masa untuk satu projek, mesti ada hasil. Di mana hasilnya mungkin dalam bentuk duit, bentuk persahabatan, bentuk kepuasan, yang penting berbaloi. Jadi itulah antara konsep fikiran kita. Apa saja kita buat perlulah dilihat dalam bentuk apakah pelaburan kita, apakah pulangannya, sama ada berbaloi. Tanpa perancangan ini, tanpa pengiraan ini, kadang-kadang kita membuat benda yang sia-sia. Okay. Now, di akhir ini, saya banyak melihat ataupun mengikuti beberapa tokoh-tokoh yang hebat, antaranya adalah Jack Ma. Ini saya nak quote apa yang Jack Ma tulis. We never in lack of money, but we lack people with dreams who can die for those dreams. Ini yang berlaku di Malaysia. Kadang-kadang kerajaan kita menyediakan banyak dana bagi orang ni, buat pinjaman, grant sebagainya, tetapi mereka tidak berjaya juga. Tak semestinya dengan duit orang tu boleh berjaya, tetapi yang pentingnya ialah orang yang mempunyai sasaran, cita-cita dan sanggup bermati-matian untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi, walaupun tidak ada duit pun boleh berjaya. Sebab saya lihat kadang-kadang ada usahawan tempatan diberi berbagai bantuan tak berjaya, tetapi ada orang luar perantau datang ke Malaysia tanpa duit, tanpa status yang sah, tetapi tetap dapat berjaya dalam kehidupan. Sebab apa? Mereka betul-betul berusaha untuk mencapai cita-cita mereka. Ini daripada Jack Ma. Okey. Apa dia? Untuk pastikan kita sentiasa ada energi, sentiasa pastikan diri kita berada di sekeliling orang-orang yang juga mempunyai positive vibes. Surround yourself with people who have dreams, desire and ambition. They will help to push for and realize your own. Jadi kadang-kadang kalau kita berada dalam kelompok yang negatif, kita akan jadi negatif. Jadi pastikan kita cuba berada di dalam persekitaran yang positif supaya kita dan dengan orang sekeliling kita boleh ditolak kepada perkara-perkara yang lebih positif. Jack Ma lagi. Okay. Apa dia? If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Maksudnya apa? Kita jangan berpatah hati, putus asa. Kalau kita putus asa, itu adalah satu kegagalan yang ultimate. Yang penting, walaupun kita gagal, kita mestilah tidak berputus asa, terus mencuba, mungkin cara yang lain, supaya akhirnya ada peluang untuk merubah kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam usia 55 tahun ini, saya telah melalui pelbagai kaedah permasalahan dan kejayaan. Yang saya setuju dengan apa yang Jack Ma katakan, if you want to be a great company ataupun in a good business, think about the social problem that you can solve, and it's about solving social problems. Kita cuba berada dalam satu industri yang membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Contoh, kan ni, orang yang berniaga topeng, tiba-tiba boom bisnes. Sebab apa? Semua orang nak pakai topeng. Orang yang buat sanitizer pun boom bisnes. Sebab apa? Semua orang nak pakai sanitizer. Orang yang buat yang tembak temperature, boom bisnesnya sebab semua orang perlu beli benda tersebut. Jadi kita cuba cari peluang perniagaan yang mana solusi yang kita sampaikan atau produk yang kita ada adalah produk yang perlu untuk semua orang. Itu sebabnya perniagaan makanan adalah satu perniagaan yang baik
kalau betul caranya. Okay? Now, jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya juga ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan ataupun menjemput tuan-tuan dan puan untuk menjadi insan terpilih. Untuk apa? Sebab ini hanya satu sesi pengenalan. Kalau tuan-tuan dan puan berminat, saya menjemput tuan-tuan dan puan untuk bersama kami untuk apa? Untuk belajar ilmu keusahawanan. Untuk belajar ilmu melebatkan pendapatan. Untuk belajar ilmu merancang harta kita supaya harta kita tidak saja statik tapi berkembang. Belajar untuk panjangkan manfaat harta yang kita ada bukan saja untuk diri kita semasa hidup tetapi juga kepada waris kita selepas kita meninggal dunia, anak, cucu, cicit dan sebagainya. Dan belajar ilmu untuk membantu masyarakat sebab kadang-kadang kita bukan hanya untuk diri kita, panjangkan, besarkan hasrat kita untuk juga gunakan rezeki yang kita ada untuk membantu masyarakat. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini dapat memberi kebahagiaan kita bukan saja di dunia tetapi memberi kesejahteraan kepada kita di akhirat nanti. Supaya kita dapat meninggalkan legasi yang mantap. Pemergian kita bukan saja ditangisi tetapi juga dikenang sampai beberapa generasi. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan berminat, kami di Imam Pusaka akan ajar tentang perancangan legasi yang lengkap, bagaimana untuk menjana pendapatan, bagaimana untuk menambahkan kekayaan, dan bila dah ada harta, bagaimana untuk melindungi kekayaan tersebut, dan bila kita dipanggil Allah, bagaimana membahagikan kekayaan itu supaya adalah sebahagian badannya untuk waris-waris kita, ada sebahagian badannya untuk saham akhirat kita, dan juga tidak ketinggalan ada cukup untuk membayar sekiranya kita ada hutang selepas kita meninggal dunia. Jadi ini penting sebab ramai yang terlihat di luar sana sahabat-sahabat kita tidak mengambil peduli tentang perancangan legasi. Akhirnya apabila meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan perancangan yang baik. Okey? Bukan saja selepas meninggal dunia, sebelum meninggal dunia pun kadang-kadang tidak menjana pendapatan yang mencukupi, tidak menambah kekayaan. Dan ada kekayaan pun tidak melindungi kekayaan mereka. Dan apabila meninggal dunia, tidak ada perancangan untuk membahagikan kekayaan mereka untuk memberi manfaat. Bukan saja pada waris, kepada masyarakat dan juga kepada roh dia yang telah pergi. Okey, jadi inilah tuan-tuan dan puan. Sangat penting. Saya banyak jumpa orang, even usahawan-usahawan yang ataupun hartawan yang besar-besar, ejen-ejen takaful, ejen-ejen perancangan keuangan pun, bila saya tanya senarai semak persediaan untuk mati, ramai yang tidak mencapai 7/7. Jadi inilah perkara yang saya ingin sebarkan kepada semua masyarakat, usaha untuk mencantikkan urusan dunia agar sejahtera di akhirat. Ada 7 senarai semak yang kalau tuan-tuan bersama kami akan diajar supaya akhirnya tuan-tuan dan puan ada kesemua 7. Macam saya kata tadi, ramai yang orang yang buat takaful, yang buat unit trust pun bila saya tanya ada tak 7/7 pun mereka gagal untuk mencapai kesemua 7/7 ini. Jadi sama-sama kita belajar. Apa dia? Pertama, supaya kita ada duit tunai yang cukup untuk sara hidup keluarga kita semasa hidup, semasa emergency dan juga selepas kita meninggal dunia. Ada minimal sebuah rumah yang selesa untuk dihuni oleh keluarga kita yang telah langsai hutangnya sekiranya kita meninggal dunia atau akan langsai hutangnya apabila kita meninggal dunia, dan juga mempunyai harta yang lebih yang boleh dijadikan wakaf dan sedekah semasa kita hidup, dan apabila kita meninggal dunia juga sebahagian daripada harta kita akan dijadikan saham akhirat dalam bentuk wakaf dan sedekah. Itu hasrat perancangan yang perlu dibuat. Dia tidak boleh jadi secara automatik. Keempatnya apa? Mempunyai tabungan. Nanti saya kata tabungan musibah. Musibah kesihatan untuk diri sendiri dan keluarga. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku, siapa yang akan sakit, berapakah kos perubatan tersebut. Jadi perlu menyediakan tabungan, dan juga kita perlu menyediakan tabungan untuk pendidikan. Pelajaran sangat penting. Kalau kita bekerja, kita perlu berusaha supaya kita ada lebihan supaya mampu untuk
menampung perbelanjaan anak-anak kita. Dan kalau boleh, kita juga boleh buat persediaan supaya kita meninggalkan tabungan yang cukup untuk pendidikan anak, cucu, cicit hingga 3 generasi. Ada kaedahnya, ada taktiknya, ada caranya. Nak tahu, belajar bersama kami di My Pusaka. Dan juga kita juga perlu menyediakan dokumen perancangan pengurusan pusaka. Wasiatnya, hibahnya, pelantikan wasinya, senarai waris, senarai hutang, senarai harta sebagainya perlu dibuat dengan cantik. Dan ramai orang tidak pandai menyediakannya. Ramai orang tidak peduli untuk menyediakannya. Tetapi di My Pusaka kami sangat memandang tinggi tentang perancangan dan juga pembuatan dokumen rancangan untuk kita meninggal nanti. Dan akhir sekali, kita perlu juga menyediakan khidmat pakar untuk memulakan dan menguruskan proses pusaka. Saya rangka 7 senarai semak ni berdasarkan pengalaman saya melihat permasalahan masyarakat Islam di Malaysia. Betapa ramainya tidak ambil peduli untuk membuat perancangan. Tidak peduli tentang senarai semak ni. Akhirnya apabila meninggal dunia, mereka meninggalkan masalah. Bukan saja kepada masyarakat, tapi juga kepada ruh mereka nanti. Jadi inilah senarai semak yang kita perlu cuba capai. Dan sekiranya kita belum sampai ke semua 7 tadi, perlu buat sesuatu hari ini sebelum terlambat dan berusaha untuk akhirnya satu hari kita dapat capai ke semua 7 senarai semak ini dan kita boleh yakin apabila kita meninggal dunia dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan, makanlah vitamin bernama Bersafa, Busafi, apa dia. Kalau tuan-tuan tak faham, belajar sampai faham. Kalau tuan tak tahu, buatlah sampai betul. Kalau tak berapa tahu, tanya. Inilah konsep yang tuan-tuan boleh amalkan selain daripada yang tips 10 tadi, selain daripada 7 senarai semak tadi yang boleh memacu hidup kita untuk menjadi lebih berjaya. Okey. Kalau siapa yang selalu bersama saya selalu berkongsi konsep Cikudit. Cikudit simple lah. C-I-K-U-D-I-T. C mempunyai cita-cita yang tinggi dan jelas. I mendalami ilmu yang berkaitan dengan jurusan yang kita pilih. K menggunakan kaedah, tools, tips, strategi yang akan memudahkan, mempercepatkan dan menjamin kualiti usaha kita. Dan kaedah ini selalunya didapati daripada belajar daripada tok guru, sifu. You mestilah ada usaha yang tersangat gigih, jangan sembang gebang sahaja. Mesti ada usaha yang sangat gigih. D, sentiasa berdoa kepada Allah. Kita jangan ego, bukan kita saja yang boleh memastikan kejayaan, tetapi semuanya di tangan Allah. Okey. D, kita berdoa, jangan lupa I, ibadat. Jangan kita berdoa tapi ibadat kita tak jaga. Itu kita tidak menjaga etika perhubungan kita dengan Allah. Dan T, kita tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah konsep yang saya amalkan, insya-Allah mungkin dapat bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhir kata, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan untuk bertindak. Bertindak untuk apa? Di hujung sesi ini saya akan berkongsi satu link untuk maklum balas untuk tindakan pertama. Apa dia? Untuk mendapatkan video penerangan tentang kerjaya yang mampu untuk membawa anda ke kehidupan yang memberi kepuasan diri, yang dapat merasai hati yang lebih tenang, yang boleh memastikan anda mempunyai perancangan pemergian yang akan dikenang dan juga boleh membahagikan waris dan mencapai kesejahteraan di akhirat, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan berminat, isilah borang permohonan untuk dapatkan video tersebut
Dan dalam masa sama juga ada hadiah. Isi borang tersebut balas online untuk peluang menemukan hadiah bernilai RM400. Ada 10 hadiah kesemuanya, setiap satu bernilai RM400. Ada 2 jenis hadiah yang boleh dipilih. Hadiah pertama adalah satu package video photoshoot profesional termasuk dengan shot menggunakan drone bernilai RM400 yang akan disediakan oleh satu syarikat bernama Drone Logic, di mana kita akan memberi peluang untuk tuan-tuan dan puan membuat profil video 60 saat termasuk shot menggunakan drone, dan juga sesi penggambaran dalam studio dan di luar studio untuk post gambar-gambar cantik lah kita nak gunakan untuk kita punya promosi sebagainya, 10 post yang berbeza. Tetapi tawaran ini sah untuk mereka yang berada di dalam lingkungan 150 km daripada Seremban, sebab syarikat ini berada di Seremban. Nanti kalau nak pergi jauh boleh, tapi kena bayar lebih lah. Okey. Itu hadiah pertama. Hadiah kedua, insyaAllah boleh juga pilih untuk package tutorial peribadi secara online selama 2 jam bersama saya tentang tips keusahawanan bernilai RM400, di mana saya akan berkongsi kaedah-kaedah bagaimana untuk reset diri kita, tips-tips untuk menjadi usahawan di era baru pasca PKP COVID-19, dan asas-asas perniagaan yang mungkin boleh membantu tuan-tuan dan puan untuk menjadi insan atau usahawan yang lebih hebat. Okey. Sekiranya ada permasalahan ataupun pertanyaan, bolehlah sama ada isi borang tu, okey, dan boleh tinggalkan komen. Contohnya ingin bertanya ataupun tinggalkan soalan, ataupun boleh juga hantar mesej peribadi kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba luangkan masa untuk membaca dan juga menjawab apa saja persoalan yang okey. Jadi dalam ni tengok ramai ya. Assalamualaikum Hakim Zakaria, Alif Aikal, Gordon Muhammad Sani, Hafiza Suryani, ni doktor. M. Saiful Bahari, Alhamdulillah. Jadi terima kasih pada tuan-tuan puan, termasuk Musrif Mahruf, Hafiz Yahya, ramai yang saya tak pernah jumpa ni, Amy Syafiza, Musrif, siapa lagi? Ramai di sini, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, My Pusaka adalah satu firma rancang legasi yang merupakan juga peneraju ilmu dan solusi legasi, dan insyaAllah selain daripada menyediakan ilmu, menyediakan solusi, kami juga menyediakan tapak untuk individu-individu yang berminat untuk mempelajari ilmu ini, menggunakan ilmu ini untuk membantu masyarakat, dan dalam masa sama juga boleh menjana pendapatan yang dapat menampung keluarga, dapat memberi lebihan. Dengan lebihan itu boleh dirancang supaya dapat capai 7 senarai semak yang penting untuk diri kita, supaya apabila kita ditakdirkan meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dengan baik, kita tidak meninggalkan mudarat kepada waris-waris kita, kita tidak meninggalkan hutang yang tidak dibayar, dan kita dikenang dan harta kita dapat memberi manfaat berpanjangan kepada generasi-generasi yang akan datang. Itulah yang saya dapat sampaikan hari ini. Allah untuk berkongsi pada hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekiranya dalam perkongsian saya ada terkasar bahasa ataupun tersentuh hati tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf. Dan sekiranya perkongsian ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang mengikuti sesi ini, dan harap kita akan dapat berjumpa dalam situasi yang lain, iaitu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.